Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini saya akan membicarakan pula berkenaan dengan gunung yang mana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan fungsinya dan juga sifatnya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk merenung ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ciptaannya yang dia ajak kita untuk merenung agar kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus kita ni mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah ciptaan yang bernama gunung. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas di dalam surah Al-Ghashiyah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Yang mana bermaksud, tidakkah mereka iaitu manusia ini memerhatikan gunung ganang? Gunung ganang bagaimana ia itu nusibat, bagaimana ia itu ditegakkan. Ayat ke-19 surah Al-Ghashiyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk merenung ciptaan Allah yang Subhanahu Wa Taala yang sangat agung ini. Gunung. Yang mana tidak ada ciptaan manusia yang lebih besar dan lebih tinggi daripada gunung. Gunung yang tertinggi ialah kita tahu Gunung Everest, hampir 9 kilometer tingginya. Dan tidak ada mana-mana bangunan yang ciptaan manusia yang boleh menandingi banjaran gunung yang begitu besar. Jadi gunung ini ciptaan Allah SWT yang sangat agung, sangat besar. Dan kalau gunung itu boleh Allah hancurkan pada hari kiamat, apatah lagi ciptaan-ciptaan manusia yang besar-besar. Yang mana kalau dibandingkan dengan gunung, kedil saja. Bangunannya tinggi mencakar langit. Kalau dibandingkan dengan gunung, kecil saja. Kapal-kapal yang besar, kapal-kapal perisian ke, pelayaran ke, kapal-kapal kontena yang besar, dibanding dengan gunung semuanya kecil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila ajak kita untuk melihat ciptaan Allah yang paling besar di atas muka bumi ini, iaitu gunung, itu agar supaya apa, hati kita ini berasa khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk mengkaji gunung tersebut. Mengkaji bagaimana gunung itu terbentuk, melihat kepada gunung bagaimana sifatnya dan fungsinya. Dan sebahagian daripada ciptaan gunung ini, bagaimana diciptakan, sifatnya, fungsinya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu. Yang mana kita sekarang ini dapat lihat, subhanallah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dan turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu telah terbukti kebenarannya. Yang ini menunjukkan secara langsung Al-Quran itu benar. Baik, mari kita lihat kepada dikatakan sebagai gunung ganang yang Allah SWT sebut, jenis-jenis gunung ganang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan atau menyatakan bahawasanya gunung ganang ini berwarna-warni. Dalam surah Al-Fatir, ayat yang ke-27, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Yang mana bermaksud, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah. Warna-warni. Putih, merah, bergaris. Dia bukan bercampur aduk macam warna yang dah diadunkan, tidak. Tapi dia ada line. Putih, merah. Yang beraneka warnanya. Mukhtalifun alwanuha. Maknanya bukan setakat putih, merah, tetapi bermacam-macam warna gunung tersebut.
Kita selalu tengok gunung. Kalau gunung di padang pasir sana di Mekah, Madinah, gunung sama warna je, iaitu coklat, kemudian ada gelap sikit, itu saja. Kalau kita tengok gunung di kawasan kita ini yang penuh dengan hutan belantara, kita lihat dia warna hijau. Tapi itu bukan warna gunung, itu warna pokok. Nak warna gunung asli itu kalau ditebang pokok, maka apa yang kita lihat gunung-gunung di kawasan kita di sini adalah warna kuning. Kenapa? Kerana dia warna tanah. Sama ada pasir ataupun tanah. Jadi warna gunung ini kebanyakan yang kita lihat ini adalah warna kuning, warna coklat, lebih kurang sedikit macam gitu. Tak ada warna merah. Pernah lihat gunung warna merah? Pernah lihat gunung warna putih? Kecuali kalau dia ada snow kat atas tu putih lah, tapi tu warna snow, bukan warna gunung. Dan berbagai-bagai warna lagi. Pernah tengok warna gunung warna biru? Tak pernah. Ada ke gunung warna hijau? Tapi Allah SWT sebut, Allah SWT turunkan ayat ini 1400 yang dahulu, 1400 tahun yang dahulu kepada Rasulullah SAW, dan Allah terangkan gunung macam-macam warna ada. Hatta warna hitam gelap pun ada juga. Wa gharabi busud. Nah, sebenarnya gunung ganang di kawasan Hijaz ataupun di tanah Arab, dia tidak ada banyak warna. Yang warna ada mungkin merah sedikit. Merah. Dan mungkin ada putih. Tapi warna-warni yang lain tidak ada. Di kawasan Gunung Ganang di semenanjung tanah Arab yang sekarang di Saudi Arabia lah, Mekah, Madinah dan sebagainya. Tapi Allah SWT sebut bermacam-macam warna. Kalau Rasulullah SAW itu seorang yang pendusta, bukan seorang nabi dan dia mencipta Al-Quran, sudah pasti dia tidak tahu kewujudan gunung ganang yang berwarna-warni. Maka tidak akan ada ayat ni dalam Al-Quran. Sebab apa? Gunung ganang mana ada warna-warni? Katakan kalau kita tak pernah keluar daripada Singapura, kita tak pernah keluar daripada Malaysia, kita tak pernah keluar kawasan Asia Tenggara ini, kita tak akan dapat lihat gunung ganang yang berwarna-warni. Dan kalau orang cakap, gunung ada warna hijau. Awak ni dusta. Mana ada gunung warna hijau? Mana ada gunung warna biru? Tetapi Al-Quran ini, kita lihat sebut gunung ganang itu berwarna-warni. Maka kalau Rasulullah SAW pendusta, takkan Rasulullah tahu gunung ganang itu berwarna-warni. Sebab tak nampak di kawasan tanah Arab. Tetapi hakikatnya memang gunung ganang ada warna-warni. Ada warna hitam, warna hijau dan sebagainya. Subhanallah. Di manakah boleh lihat gunung ganang warna-warni tersebut? Di luar tanah Arab. Sekarang kita tahu. Dan orang dulu tahulah, tapi mereka tak dapat sampaikan information kepada Rasulullah SAW kerana Rasulullah berada di Mekah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu benar mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala bukan ciptaan manusia. Kerana apa? Kerana hakikatnya memang gunung ganang berwarna-warni, tapi bukan berada di kawasan Timur Tengah. Di mana? Saya tunjukkan gambarnya. Gunung ganang yang pertama berwarna-warni yang cantik sekali boleh didapati di negara China. Ni dia. Ini bukan Photoshop, ini bukan coloring, watercolor ke atau coloring contest ke, tak. Ini betul-betul gambar gunung yang diambil di kawasan Jiangxi Province, di negara China. Dan lihat di sini gambar, subhanallah, satu saja sudut gambar. Ada banyak lagi gambar, boleh Google kat internet lah. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna putih. Subhanallah. Berwarna-warni, colourful. Ini nak katakan warna-warni gunung. Dan Rasulullah SAW dan orang Arab tak tahu benda ni wujud. Sebab ini negara China. Dan ini berada di pelosok negara China. Saya tak fikir pun kalau orang China dahulu tu yang tinggal di kawasan bandar, di Shanghai ke Beijing, mereka tahu benda ni. Sebab ini kawasan pendalaman sangat. Di kawasan ini dekat-dekat dengan kawasan Himalayas. Iaitu dia berdekatan dengan Tibet, sempadan India, sempadan Nepal, sempadan Bangladesh, Bhutan dan sebagainya. Kawasan Gunung Ganang. Jadi pendalaman sangat. Kalau dulu bukan negeri China pun. Kerana negeri China itu kawasan di sekarang ni Beijing, Shanghai dan sebagainya, kawasan perairan di sanalah, coastal areas. Tapi ni kawasan pendalaman, tak ada orang tinggal. Tapi ada Gunung Ganang. Allah SWT sebut dalam surah Fatir tadi.
Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi bisud. Dan warna-warni merah, putih dan sebagainya. Dan bermacam-macam warna lagi. Nah, macam mana ini terbentuk? Ini mengikut kajian sains. Dia sebenarnya gunung ganang ini asalnya kawasan ini dia rata, dia flat. Dan dia ada besi, iron ore lah, dan macam-macam mineral lain. Jadi dia layer iron, kemudian layer apa lagi, dia macam kit lapis lah. Dia berlapis-lapis gitu. Kemudian air hujan turun, kemudian kerana air itu dia merubah sifat mineral yang ada, maka kalau besi akan jadi karat. Bila besi karat, dia akan jadi warna merah, sama ada merah dalam, merah sangat pekat ataupun merah muda, merah tua, merah muda. Dan kalau dia ada sulfur, dia akan jadi kekuningan. Dan dia kalau ada copper, dia boleh jadi warna hijau. Dan dia kalau ada mineral yang lain, dia boleh jadi warna biru. Dan berbagai-bagai warna lagi. Jadi dalam tanah ni tanah, tapi bawah tanah tersebut adalah lapisan mineral yang dah mula berubah warnanya. Kerana air yang turun daripada langit dan meresap dan berubah warnanya. Kemudian berlakunya pembentukan gunung ganang. Ni akan saya sebut selepas ni. Di mana bumi itu bergerak dan menaikkan tanah tersebut. Jadi tanah tu yang rata ni tiba-tiba dia terjongkit dia. Bila dia terjongkit, maka yang lapisan yang ini akan jadi lapisan macam gitu. Lapisan kita lihat dalam gambar ini. Lapisan macam kit lapis macam gitu. Sebab dia ternaik, dia tak ke bawah lagi, dia ternaik atas. Yang ternaik atas menjulang. Dia menjulang ke langit. Dan bila hujan dan sebagainya hakis tanah, maka akhirnya semua tanah yang menutupi warna-warni ini hilang, terhakis, maka nampaklah warna-warni tersebut. Subhanallah. Dan ini proses makan masa lama. Bukannya 1000 tahun, 2000 tahun. Ini makan masa jutaan tahun. Jadi gunung ganang berwarna-warni dah wujud jutaan tahun lamanya. Ataupun kalau kita katakan mau ialah 2 juta 3 juta tahun dah lamanya. Jadi hakis sedikit demi sikit, maka nampaklah warna-warni macam cik lapis tersebut. Ini antara sebabnya berlaku gunung ganang yang berwarna-warni di negara China sekarang ni, yang berada di sempadan Nepal, Bhutan, Bangladesh tidaklah, sempadan Nepal, Bhutan dan India. Kerana dia berdekatan dengan Himalayas. Dia terbentuk apabila terbentuknya gunung ganang Himalayas tersebut. Jadi tanah yang rata tersebut itu naik ke atas. Nanti saya akan ceritakan lagi tentang pembentukan gunung ganang yang Allah SWT sebut juga dalam Al-Quran. Nah, kita lihat seterusnya. Gambar seterusnya. Ini bukan, jadi gunung ganang berwarna-warni ini bukan setakat boleh terdapat di negara China saja. Malah di mana saja tempat yang mana ada lapisan layering mineral dan sebagainya, yang mana dalam tanah itu berubah warnanya dan kemudian berlakunya pembentukan gunung, maka dia ternaik, terjulang ke langit, maka hakisan, maka nampaklah lapisan-lapisan warna-warni tersebut. Di mana saja di dunia. Dan antara tempat yang boleh dapati ialah di sini, di Peru. Tapi Peru ini dia tidak secantik kat China. China kita lihat ada warna kuning, ada warna hijau sedikit, ada warna biru. Tapi di sini tidak ada warna hijau, tidak ada warna biru. Kita lihat di sini hanyalah dia punya lapisan warna kuning, warna coklat gelap, warna coklat terang. Dan mungkin warna hitam. Jadi gunung ganang macam itu. Sama juga dia asal mendatar, kemudian dia ternaik atas, maka nampaklah dia tu terbentuk-bentuk seperti kek lapis ini. Subhanallah. Tapi ini biru. Di Peru tu jauh. Nak kena seberang Atlantic Ocean. Orang Europe pun tak tahu kewujudan Peru ketika tersebut. Malah Amerika pun mereka tak tahu wujud atau tidak. Yang pertama jumpa Amerika tersebut, kata orang Christopher Columbus, tapi sebenarnya Viking dah jumpa Amerika, cuma mereka tak sebarkan maklumat tersebutlah. Christopher Columbus yang jumpa Amerika, tapi dia tak tahu tu Amerika, dia ingat di India. Dia ingat dia sampai India, tu pasal dinamakan penduduk kat situ semua Indians. Maka kekallah nama Indians tu sampai sekarang. Orang kata Indians, Red Indians. Kenapa red? Sebab muka kemerah-merahan. Bukannya orang India dengan India yang kegelapan sedikit. Jadi kekal nama Indians. Sedangkan tu bukan India, itu benua baru, benua Amerika. Kemudian datang satu lagi explorer,
daripada Italy, nama dia Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci ini dia dia berjalan daripada Spain, naik kapal dia, kerana dia nak explore. Kemudian kerana dia pandai astronomi, dia pandai navigation, kemudian dia pusing sampai ke selatan Amerika, dia naik atas, maka dia katakan ini adalah benua yang baru. Ini bukannya India. Jadi dia yang pertama yang menyatakan benua tersebut adalah benua yang baru. Bukannya benua Asia yang mana dipercayai oleh Christopher Columbus dan juga siapa yang datang selepasnya, daripada orang-orang Portugal dan juga Spain. Jadi dia yang sail, dia yang jalan sampai ke atas, kemudian dia balik. Kemudian dia draw map, dia kata ini adalah benua yang baru, tapi dia tidak namakan tempat itu apa-apa benua ini. Maka datanglah satu orang lagi daripada Jerman, dia ambil map ini dan dia buat cantik-cantik, dan dia katakan sempena yang jumpa benua baru ini, bukan Christopher Columbus, tapi yang sempena yang mengetahui ini adalah benua yang baru, iaitu Amerigo Vespucci, maka dia kata saya namakan benua baru ini kan Americana atau Amerika. Sebab Amerika itu adalah Latin bagi Amerigo. Amerigo tu bahasa Itali, nama Italian. Tapi kalau bahasa Latin, Amerika. Jadi namakan ini benua Amerika, Amerika Utara, Amerika Selatan. Maka kekallah nama Amerika tu sampai sekarang. Negara mana? Negara Amerika bersempena dengan Vespucci itu sebut. Jadi Amerigo Vespucci ini tinggal selepas berapa lama? Selepas tu Al-Quran turunkan pada abad yang ke-15, abad yang ke-16 Masihi. Lebih kurang dekat 1000 tahun lepas Al-Quran tu diturunkan, subhanallah. Jadi tak ada satu pun orang yang tinggal pada zaman Rasulullah SAW, apatah lagi di tanah Arab, yang mengetahui kewujudan gunung ganang di Peru yang berwarna-warni. Tapi Allah SWT dah sebut. So Allah SWT merangkumi ilmu segala-galanya. Jadi itu menunjukkan kebenaran mukjizat Al-Quran. Dia tidak boleh ditulis oleh mana-mana manusia. Dan kemudian seterusnya, kita lihat satu lagi, bukan gunung, tapi dia semacam gunung, dinamakan sebagai Ayers Rock di Australia. Dan ini pelik kerana dia terletak di tengah-tengah Australia yang mana dia tu flat plain, tidak ada banjaran gunung ganang, tiba-tiba ada batu besar ni. Batu ni yang besar ini, Ayers Rock ini, tinggi, dia hampir nak dekat 700-800 meter tingginya. Dia sebenarnya bukannya gunung, tetapi dia itu adalah batu besar yang jatuh daripada angkasa lepas ratusan juta tahun dahulu. Ratusan juta tahun dahulu yang terhempas ke bumi dan sekarang kekal. Sebahagian besarnya sekarang berada di bawah bumi. Yang kita lihat ke atas tersebut itu adalah dia punya sebahagian kecil saja, lebih kurang 20-30% daripada batu tersebut. Jadi dia besar, panjang, lebih daripada 1 kilometer lebarnya tersebut itu. Dan dianggap suci oleh orang-orang Aborigines di Australia. Sekarang ni tak boleh panjat lagi, tak dibenarkan, kerajaan Australia tak benarkan panjat, tapi sebelum ni banyak orang panjat. Nah, Ayers Rock tak ada orang tahu kewujudannya kecuali orang-orang yang berada di Australia. Dan orang-orang Australia terputus hubungannya dengan dunia luar kerana apa? Australia adalah benua atau adalah pulau yang kecil kat situ. Pulau lah, maksudnya dikelilingi oleh air. Tapi yang peliknya Ayers Rock ini, kerana kandungan dia itu adalah besi dan mineral yang lain, dia bukan setakat batu bata saja, tapi dia mineral, maka dia itu bertukar warna. Kalau kita lihat di negeri China dan Peru, gunung tu memang kekal warna dia macam itu, biru, merah, hijau, apa, kuning semua. Tetapi Ayers Rock ini warna dia bertukar-tukar. Kalau siang hari warnanya adalah seperti macam gambar ke atas. Hari semakin berjalan, bila dah tengah pagi, ni awal pagi, bila dah tengah pagi dah mula terang, maka warna oranye. Asalnya adalah gelap coklat, kemudian jadi warna oranye, kemudian kemerahan, itu dah tengah hari sedikit, kemudian kurang kemerahannya bila dah ada masuk asar, maka dia jadi gelap balik, kemudian bila nak maghrib dia terus jadi gelap. Jadi warna dia bertukar-tukar daripada merah gelap, merah tua, kepada oranye, kepada merah muda, merah menyala, kemudian balik kepada oranye sedikit, kemudian balik kepada merah tua balik. Jadi dia bertukar-tukar warna berdasarkan atau mengikut kepada matahari. Cahaya matahari tersebut yang menyinarkan
mineral yang ada di dalamnya. Ini juga jenis gunung yang mana bertukar warnanya yang Allah SWT sebut. Eh? Dan macam-macam lagi lah gunung ganang yang berwarna-warni yang mana kalau kita rajin cari kita boleh jumpa kat dunia ni banyak tempat. Tapi yang pentingnya ialah hakikatnya ialah gunung ganang yang berada di negara Arab ada pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, gunung ganang tersebut tidak berwarna-warni seperti mana yang Allah SWT sebut dalam surah Fatir tadi ayat 32. Kerana Allah SWT sebut apa? Judadun bidun wa hurum mukhtalifun alwanuha, berbeza-beza warnanya. Jadi ini kelebihan gunung ganang yang berwarna-warni Allah SWT sebut. Nah, gunung ganang ini juga Allah SWT sebut pembentukannya. Macam mana gunung ganang tersebut? Apa fungsinya atas muka bumi ini? Itu Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, yang mana insya-Allah saya akan kupaskan nanti pada kuliah yang akan datang. Jadi sampai sini dahulu, insya-Allah kita bertemu nanti pada minggu hadapan untuk kita meneruskan pembahasan berkenaan dengan gunung ganang yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.